Perhimpunan Suci Hari Kebangkitan yang diberkati telah tiba. Tuhan telah memberikan perayaan musim bunga dari Paskah, perayaan roti tidak beragi, sampai Hari Kebangkitan. Bagi kita, Paskah ialah perayaan yang berharga. Perayaan roti tidak beragi dan Hari Kebangkitan juga. Bukankah semua perayaan mempunyai makna penting? Pada saat terakhir, semua manusia akan menghadapi kebangkitan orang jahat dan kebangkitan orang benar. Harap kita semua dapat menyertai kebangkitan orang benar dan terus naik ke kampung halaman syurgawi yang kekal. Orang jahat adalah mati, jadi mereka juga berpeluang untuk bangkit. Namun, kebangkitan orang jahat diikuti penghakiman kemudian, hukuman Tuhan yang kekal. Memikirkan hal ini, kita mesti jangan menyertai kebangkitan orang jahat, bukan? Dalam kebangkitan orang benar dan orang jahat mengandungi kehendak Tuhan. Setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Sesetengah fikir perbuatan mereka tidak akan diketahui dan semuanya akan hilang apabila masa berlalu. Namun, dunia rohani pasti tidak hilang. Bukankah kita masih dapat lihat apa yang direkam masa lalu? Jika semuanya hilang apabila masa berlalu, sepatutnya tiada video seperti itu disimpan juga. Namun, apabila sains berkembang, hal-hal daripada 30 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun dahulu, semuanya direkam sebegitu. Mungkin tiada orang di sini yang hidup 200 tahun dahulu. Kalian pasti hidup kurang dari 100 tahun. Jadi, adakah anda masih simpan rekod 50 tahun dahulu? Meskipun kita sudah lupa, hal itu masih tersimpan dalam rekod. Tuhan telah membuktikan bahawa hal-hal itu tersimpan melalui sains zaman ini. Apabila stesen TV merakam babak dan menyiarkannya sampai ke bilik kita, rakaman itu dihantar melalui gelombang radio ke peranti agar kita menontonnya di rumah. Walaupun stesen TV terletak di tempat yang jauh, semuanya dapat disampaikan untuk kita tonton. Jika dunia manusia ada peranti begitu, betapa mudah lagi dunia 4 atau 5 dimensi. Jadi, segala sesuatu kita pada hari ini dan apa-apa dalam kehidupan iman, suatu pun tidak akan terpadam atau hilang. Oleh itu, kita harus menjalani kehidupan setiap hari dengan lebih indah dan rahmat agar dapat pergi ke syurga abadi tanpa kekurangan dalam mata Tuhan. Cubalah kira hari-hari yang tinggal dalam hidup kita. Setahun ada 365 hari. Jika kita hidup 10 tahun, itulah 3.650 hari. Jika kita hidup 20 tahun, kira-kira ada 7.000 hari. Hidup kita di dunia ini betul-betul sangat pendek. Semasa waktu yang singkat ini, kita harus bertaubat. Masa tidak akan cukup meskipun kita tanam hal-hal baik sahaja seperti menakuti Tuhan. Kita mesti diubah dan dilahirkan kembali, mematikan semua tubuh dosa yang lama dan menjalani kehidupan baru dengan tubuh kebenaran. Perkara dalam 66 buah buku Alkitab tentang kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang jahat adalah satu kebenaran yang gereja Tuhan sering ajarkan pada masa gereja awal. Jadi orang kudus gereja awal juga berkata, sertailah kebangkitan orang benar, bukan kebangkitan orang jahat. Musa tidak memilih kesenangan yang sementara, tetapi jalan kehidupan yang betul untuk menderita bersama dengan umat Tuhan. Di jalan yang betul, dia menderita kesakitan fisikal buat sementara. Orang yang seperti Esau meninggalkan kekekalan demi keseronokan dan hiburan yang sementara.
Sebaliknya, ada banyak rekod tentang kehidupan nenek moyang iman dalam Alkitab. Mereka hidup pada 3,000 atau ribuan tahun dahulu. Namun, menurut buku Roma 15, apakah sebab itu ditulis dalam Alkitab? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kini, kita yang hidup pada 3,500 tahun kemudian, melihat kehidupan orang pada 3,500 tahun dahulu. Kalau begitu, bukankah kita dapat lihat hal-hal ratusan tahun dahulu di syurga? Tuhan berkata dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi semoga hari kebangkitan kali ini penuh rahmat dan bermakna. Semua orang menyertai kebangkitan orang benar dan bukan kebangkitan orang jahat. Mari buka buku Kisah Para Rasul bab 24. Rasul Paulus dituntut di depan gubernur. Selepas dituntut, inilah babak Rasul Paulus menjelaskan imannya di hadapan gubernur. Kisah Para Rasul bab 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan, sama seperti mereka juga, bahawa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Tanpa sengaja, kita boleh menyertai kebangkitan orang jahat. Jadi dia selalu berusaha untuk menjalani kehidupan yang soleh, adil dan jujur dalam mata Tuhan serta orang lain. Dalam kata lain, dia menjelaskan imannya yang sangat kuat dan menegaskan bahawa dia hidup mentaati ajaran Tuhan dengan berkata, "Saya tidak pernah berbuat apa-apa sehingga berdiri di mahkamah sebegini." Dalam firman ini, dia mengatakan kebangkitan orang benar dan orang jahat. Mari lihat buku Wahyu bab 20. Memandangkan hari ini ialah hari kebangkitan, kita perlu memikirkan kebangkitan dan perubahan. Mari lihat buku Wahyu bab 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, bagaimana? Dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Menurut apa? Menurut perbuatan mereka. Sama ada berbuat benar atau jahat, dan menjalani kehidupan yang kudus atau tidak. Semua perbuatan mereka ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan mereka akan dihakimi menurut apa yang tertulis. Jenis orang apa? Orang yang disebut orang mati di dunia 3 dimensi yang dipanggil bumi. Jadi, orang mati dihakimi ini merujuk kepada orang jahat yang akan dihakimi Tuhan semasa kebangkitan orang benar dan orang jahat, bukan? Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Di sini ada firman yang sama, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oleh itu, kita semua harus dapat menyertai kebangkitan orang benar yang disediakan Tuhan dan menerima warisan kerajaan syurga yang kekal. Hal yang berlaku sebelum penghakiman ialah kebangkitan. Bukankah hari ini hari kebangkitan untuk memperingati Yesus Kristus bangkit daripada kalangan orang mati pada hari ketiga? Selepas kebangkitan, Yesus pergi ke tempat murid-murid berkumpul. Mengenai kebangkitan Yesus, Thomas berkata, "Aku masih tidak percaya kebangkitan Yesus."
Yesus sudah disalibkan. Pada masa itu, lazimnya dianggap bahawa orang yang mempercayai Yesus juga akan disalibkan. Barunya 3 hari selepas Yesus bangkit daripada penyaliban. Dia muncul di depan 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, dan Maria Magdalena dan juga Thomas mendengarnya. Namun dia berkata, "Aku masih tak percaya. Adakah anda tersilap?" Inilah reaksi Thomas terhadap berita itu. Hari itu, Thomas juga berada di tempat murid-murid berkumpul. Semua pintu tertutup dan dikunci. Namun, tiba-tiba Yesus muncul di depan mereka. Murid-murid itu terkejut. Yesus muncul di tempat pertemuan yang diadakan secara rahsia untuk mencegah orang luar masuk. Kini, kita terhad oleh masa dan ruang di dunia 3 dimensi. Namun, jika kita dibangkitkan dan diubah seperti Yesus, badan kita akan menjadi badan yang bebas, melancung di dunia 3 dimensi dan 4 dimensi. Seperti itu, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka ketika semua pintu dikunci. 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus tidak mengenali Yesus walaupun melihatnya. Hal itu boleh masuk akal jika mereka menemuinya 30 atau 40 tahun kemudian. Namun, itu hanyalah 3 hari. Namun mereka tidak mengenalnya. Tetapi apabila dia memecah dan memberikan mereka roti, barulah mata rohani mereka terbuka serta mengenal dia. Kita dapat pasti bahawa tubuh Yesus Kristus telah berubah menjadi tubuh rohani yang bebas. Apabila kita menyertai kuasa kebangkitan pada masa depan, kita juga tiada tubuh 3 dimensi lagi. Pada masa itu, orang yang menyertai kebangkitan orang jahat akan pergi ke lautan api yang kekal. Dan orang yang menyertai kebangkitan orang benar melalui darah mahal Kristus akhirnya diubah mempunyai tubuh rohani kita yang asal di dunia malaikat yang kekal. Buku nota Bapa tercatat sebegitu. Pada masa depan, apabila kita meninggalkan dunia 3 dimensi, kita bukan pergi ke dunia 4 dimensi tetapi 5 dimensi memerintah para malaikat. Kalian semua, masa yang hebat itu tidak lama lagi dan akan menjadi kenyataan buat kita. Jadi, adakah kita boleh membiarkan hati kita terpikat oleh hal bumi ini yang remeh dan membosankan dan meninggalkan hal yang kekal dan hebat? Tidak boleh begitu, bukan? Apabila Yesus suruh Thomas yang ragu-ragu, "Cubalah sentuh tanganku dan sisiku," agar dia pasti bahawa dia sendiri tidak nampak ilusi, dia cuba menyentuh. Memang ada kesan paku dan kesan lembing. Thomas terkejut dan berkata, "Ya Tuhanku dan Tuhanku." Demikianlah selepas Yesus memberitahu semua murid dan orang bahawa dia telah bangkit. Bukankah dia naik ke syurga dari Bukit Zaitun 40 hari kemudian? Bagi tubuh kita yang terkurung oleh graviti bumi di dunia 3 dimensi, kita tidak dapat memahaminya dengan akal. Itu kerana dia berubah menjadi rupa asal rohani Tuhan yang di dimensi yang berbeza. Kalau begitu, kita juga akan diubah menjadi tubuh rohani seperti Kristus. Orang yang menyertai kebangkitan orang jahat akan kekal menderita. Namun, semua umat Sion yang dosa kini ditebus melalui darah mahal Kristus dan menjadi kudus melalui perayaan, akan menerima kemuliaan memerintah di syurga selama-lamanya.
Sambil memikirkan kemuliaan itu, sila buka buku 1 Korintus bab 15. Bab 15 ayat 45 tertulis, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jika kita baca dari ayat 40, kita senang memahami hal tentang yang alamiah dan yang rohania. Ayat 40 tertulis, ada tubuh syurgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh syurgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan. Lalu apa yang terjadi apabila kita dibangkitkan? Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Dibangkitkan adalah apa? Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Alkitab mengajar bahawa sama seperti ada tubuh fizikal, tubuh rohani di dunia malaikat syurgawi juga pasti wujud. Alkitab juga memberitahu bahawa hal ini akan terjadi pada hari apabila Tuhan datang ke bumi ini dalam kemuliaan. Mari lihat ayat 50. Inilah yang hendakku katakan kepadamu, yaitu bahawa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan dan bahawa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahsia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya apa akan terjadi? Diubah. Kita yang masih hidup akan diubah menjadi tubuh rohania. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah mati? Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Alkitab menjelaskan kebangkitan dan transformasi dalam konteks yang sama. Menurut firman Tuhan dalam buku Roma bab 1 ayat 20, semua ciptaan menyatakan kehendak Tuhan. Dan dalam buku Wahyu bab 4, tiada sesuatu pun diciptakan tanpa kehendaknya. Mari lihat secara ringkas prinsip kebangkitan antara semua ciptaan. Kalian semua, pepatung sangat cantik. Ciptaan lain kelihatan cantik semasa bayi. Tetapi bayi pepatung kelihatan hodoh sekali. Salah satu musuh semula jadi berudu ialah nimfa pepatung yang makan berudu. Apabila hidup di dalam air, mereka bernafas dengan insang. Semasa hidup di dalam air, mereka dipanggil sebagai nimfa. Pada masa itu, mereka kelihatan sangat hodoh. Namun, apabila membesar jadi dewasa, mereka alami proses kebangkitan dan transformasi. Apabila kulit tertanggal dan dilahirkan semula, penampilan mereka akan berubah. Dulu, mereka hanya dapat hidup di dalam air. Tetapi sekarang tidak lagi. Apabila hidup di luar air, pepatung ada sayap dan terbang ke sana-sini dalam sekelip mata. Hal ini disebut transformasi. Agar kita memahami transformasi dan kebangkitan, Tuhan menciptakan dunia serangga dan dunia haiwan sebegitu. Larva reriang hidup di bawah tanah selama 7 tahun. Namanya biasa disebut ulat sutera tanah. Jika menggali bawah tanah seperti ladang lada, anda akan jumpa ulat yang gemuk dan menjijikkan. Larva reriang hidup sebegitu selama 7 tahun. Dan selepas itu, kulitnya tertanggal dan badannya berubah sepenuhnya. Rupanya yang dahulu tiada lagi. Penampilannya berbeza sepenuhnya dan cara kehidupan serta tempat tinggalnya juga berubah. Pada masa lalu,
Reriang hidup di bawah tanah, tetapi selepas menjadi dewasa, reriang sering di langit. Dalam buku 1 Korintus bab 15, Tuhan menjelaskan makna kebangkitan dan perubahan. Orang-orang mati akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup akan diubah. Akhirnya, kita pun sama. Tetapi Tuhan membenarkan kita diubah tanpa merasai kematian. Dan orang yang telah mati melalui satu lagi proses, yaitu proses kebangkitan. Kalau kita diubah sebegitu, badan kita akan diubah menjadi bagaimana? Ayat 51 sekali lagi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahsia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kerana yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Badan fizikal ini boleh binasa. Namun, pada saat terakhir apabila Tuhan biar kita dibangkitkan dan diubah, kita akan diubah menjadi badan rohani yang kekal, tidak mati seperti firman, yang dapat mati menjadi tidak mati. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kerana itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahawa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dikatakan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, dan yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Inilah ajaran kudus yang Tuhan janjikan kepada orang kudus yang akan diubah dan dibangkitkan. Kita akan memasuki kemuliaan sebegitu pada masa depan. Larva reriang diubah menjadi reriang dewasa. Dulu, nimfa pepatung hidup di dalam air. Tetapi sekarang badan pepatung diubah dan dapat terbang ke utara, timur, selatan, dan barat, dan terbang tanpa had ruangan dalam sekelip mata. Hari ini, kita telah mempelajari janji Tuhan yang terkandung dalam kebangkitan. Sekali lagi, saya harap kita pahat dalam hati agar mesti jangan menyertai kebangkitan orang jahat, tetapi kebangkitan orang benar. Mari kita lihat buku Filipi bab 3. Filipi bab 3 ayat 20. Kerana kewarganegaraan kita adalah di dalam syurga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, badan fizikal ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini bermaksud bahawa tubuh kita akan diubah menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalian semua, saat itu sudah dekat. Maka, apakah yang akan kita buat di alam semesta? Kita tidak akan terkurung dalam ruangan badan yang terhad lagi. Kita akan menjelajahi sebebasnya di seluruh alam semesta. Yang bapa dan ibu izinkan memandangkan kita anak perempuan yang merdeka. Bukankah ini tertulis dalam buku bapa pengunjung-pengunjung dari dunia malaikat? Janganlah kita kehilangan harapan itu. Mari kita buka buku 1 Tesalonika bab 4 untuk lihat hari apabila kita akan diubah. Bab 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mahu, saudara-saudara, bahawa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Kerana jikalau kita percaya bahawa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan bagaimana? Dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita akan hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tidakkah firman ini menghiburkan? Saya betul-betul harap agar kita semua menyertai kebangkitan orang benar dan cepat kembali ke kerajaan Bapa dan Ibu yang kekal, yaitu tanah air kekal kita. Tuhan telah membebaskan kita daripada kuasa dosa dan kematian, serta membenarkan kita jadi anak-anak perempuan yang merdeka, agar kita dapat menyertai kebangkitan orang benar. Namun, ada perkara yang mesti kita laksanakan sebelum Bapa datang ke bumi ini untuk membawa kita. Tuhan berjanji akan membalas menurut perbuatan kita. Dengan pahatkan firman ini dalam hati, marilah kita jadi anak Sion yang bekerja keras agar banyak perbuatan indah kita dicatat dalam buku perbuatan syurgawi. Benda di bumi ini betul-betul seketika dan sementara. Semuanya berlalu cepat. Kenapa 10 tahun sudah berlalu? Kenapa 20 tahun sudah berlalu? Rasanya kemarin saja Bapa naik ke syurga. Sangat mengejutkan. Itu seperti bohong. Saya sering terasa seperti meloncat melepasi dinding masa yang dimampatkan. Saya percaya bahawa masa yang tersisa juga akan sama. Saya tidak tahu sama ada belia yang muda dapat mengalami masa seperti saya, tetapi saya juga pernah seperti mereka. Pada masa lalu, kata-kata orang tua tidak menyentuh hatiku. Saya berfikir, mungkin orang berkata-kata sebegitu apabila berusia. Namun, ini betul-betul firman Tuhan bagi roh kita. Janganlah lakukan hal yang buat kita menyertai kebangkitan orang jahat, tetapi lakukanlah apa yang buat kita menyertai kebangkitan orang benar, agar kita dapat alami tubuh berubah menjadi tubuh yang tidak mati. Hari ini hari kebangkitan yang kudus. Inilah hari apabila Yesus bangkit daripada kalangan orang mati dan memusnahkan kuasa kematian serta kegelapan sepenuhnya. Semoga semua kegelapan dipecahkan, serta fikiran maut dan berdosa juga dimusnahkan dari hati kita, agar Tuhan, yaitu cahaya, diam sepenuhnya dalam kita dan kita dapat hidup bahagia setiap hari sepanjang hidup dengan Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati Anda.